Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa auladina. Syai'un lillahi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mustaghfirin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal muwahhidin wa ja'alna minal muhtadin wa ja'alna minal mukhlisin lahuddin wa ja'alna minal 'arifin wa ja'alna min 'ibadikas salihin wa ja'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sambung bacaan kitab Matla'ul Barri. Kita masih lagi pada membicarakan bab pada menyatakan talak. Pada malam ini kita sambung muka surat 167, Faslun fi anwa'i minat ta'liqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif faslun fi anwa'i minat ta'liqi bil hamli wal wiladati wal wiladati wal haidi wa ghairiha. Ini pasal, ini satu pasal pada menyatakan beberapa bagai daripada taklid. Beberapa bagi dia tulis, bunyinya beberapa bagai, berbagai-bagai jenis taklid ataupun beberapa macam jenis taklid dengan hamil, yakni bunting, pregnant. Hamil orang tak faham hari ni, bunting pun tak faham, sebut pregnant boleh faham. Dan wiladah, yakni beranak, dan haid dan lainnya. Maka jika ditaklikkan talak dengan hamil, seperti dikatanya, jika ada engkau hamil maka engkau talik, maka engkau tertalak. Maka jika ada nyata hamilnya, jatuh talak ketika itu jua. Namanya talik dengan kehamilan. Talak talik dengan kehamilan. Baik, habis satu perkara. Maka jika nyata tiada hamilnya, jika beranak ia kurang daripada 6 bulan,
daripada ketika ta'liq nyata jatuh talak, tak nyata pun hamil, tapi tiba-tiba kurang 6 bulan ya, dia beranak. Maka dia kata apa tadi? Hilang dah. Nyata jatuh talak. Sebab apa? Kerana tahqiq maujud hamil itu ketika ditaklikkan dia. Kenapa? Kerana beranak tak boleh kurang daripada 6 bulan. Kurang 6 bulan tu gugur, tu bukan beranak. Atau beranak lebih daripada 4 tahun daripada ketika taklik, sama ada diwatikan dia ataupun tiada, ataupun dia beranak lebih daripada 4 tahun. Ya, baik siapa yang mengandung sampai 4 tahun ni? Imam kita Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mak dia kandungkan dia sampai 4 tahun baru melahirkan anak. Maka dikatakan oleh pakar-pakar ilmu perubatan, termasuklah yang lama dengan yang moden sampai hari ini, selama-lama perempuan itu boleh ya mengandung ialah 4 tahun. Dan tak ada pernah berlaku orang mengandung 4 tahun melainkan Imam Syafi'i. Jadi lebih lama orang mengandung tu lebih cerdik anak dia. Sebab tu cuba kita lihat, kalau budak tu lahir tak cukup bulan, nanti bila budak tu besar, akal dia kurang sikit. Kadang-kadang jadi sindrom Down, ya. Kadang-kadang jadi ya, bertahun, setahun, 2 tahun baru berlahir. Barangkali anak itu jadi cerdik. Ya, macam Imam Syafi'i sampai 4 tahun. Baik, habis. Sama ada diwatikan dia ataupun tiada. Ini sama ada dijimakkan dia ataupun tiada. Baik, habis. Atau beranak ia antara 6 bulan dan 4 tahun. Antara 6 bulan ke 4 tahun tu beranak dia, maka tertalaklah dia. Pasal memang tu waktu orang melahirkan anak. Ya, sebab apa? Sebab lebih daripada 6 bulan dan tak kurang daripada, dan tak lebih daripada 4 tahun. Tak kurang daripada 6 bulan dan tak lebih daripada 4 tahun. Itu waktu keharusan orang yang hamil tadi bersalin. Dan diwatikan dia kemudian daripada ta'liq, ya, dan diwatikan dia kemudian daripada ta'liq. Lepas pada ta'liq dia pun bersamalah dengan isterinya. Ya. Atau serta ta'liq ni yang, atau serta ta'liq yakni ataupun bersama-sama dalam masa dia ta'liq tu. Dan mungkin jadi anak itu daripada wati yang tersebut. Seperti adalah antara watinya dan beranaknya 6 bulan, maka tiada jatuh talaknya pada 2 masalah ini, kerana diketahuikan dengan ketiadaan anak itu pada ketika ta'liq pada masalah yang pertama, dan kerana harus jadi anak itu daripada wati yang tersebut pada masalah yang kedua. Baik, dia datangkan 2 masalah orang yang ta'liq ketika hamil isterinya. Apa dia ta'liq? Ya, dia ta'liq kalau kau hamil maka jatuh talak.
masa tu tak ada tanda-tanda kehamilan. Tiba-tiba dia beranak lepas 6 bulan daripada lafaz suaminya tadi. Lafaz apa? Lafaz ta'liq suaminya tadi. Lepas 6 bulan. Ya. Kalau lepas 6 bulan bermakna memang dia sudah hamil. Maka jatuh talak dia. Habis. Jadi nak datangkan dua masalah. Satu masalah yang kita ulang balik cerita balik. Satu orang suami dia ta'liq kepada isteri dia. Dia kata kalau kau hamil jatuh talak. Tiba-tiba memang ada tanda-tanda kehamilan. Memang ada tanda-tanda kehamilan. Bila ada tanda-tanda kehamilan yang sah, seperti dia cek pakai alat cek pregnant juga, nyatalah tu, maka jatuh talak. Satu lagi tak ada tanda kehamilan, tiba-tiba dia beranak sebelum cukup 6 bulan, maka lepas dia beranak tu jatuh talak. Cerita yang pertama. Kes pertama, orang yang talak isterinya dalam keadaan dalam ta'liq kalau engkau pregnant. Ya, kalau kau pregnant kau jatuh talak. Baik, apa hukum dia? Hukum dia dilihat pada dua perkara. Yang pertama, kalau ada tanda yang nyata akan kepregnanannya itu seperti tanda nyata apa dia? Dia pergi test. Test pregnant test tu apa panggil apa? Yang kad tu, test kad tu kan. Tiba-tiba suruh ada tanda dia bersalin, dia mengandung, maka jatuh talak ketika itu juga. Tapi kalau tak ada tanda-tanda dan tiba-tiba dia bersalin tak cukup 6 bulan daripada tarikh dia ta'liq, maka jatuh juga. Pasal maknanya kalau perempuan bersalin, ya, dia bersalin mesti 6 bulan dan ke atas. Kalau tak sampai dia dah bersalin dah, itu bermakna isterinya sudah pregnant sebelum daripada dia melafaz ta'liq untuk isteri dia tadi. Dan jika tiada diwatikan dia kemudian daripada ta'liq atau diwatikan dia dan beranak ia kurang daripada 6 bulan daripada ketika watinya, jatuh talaknya kerana nyata muhalnya, bukan muhalnya tu, kerana nyata hamilnya, ya, kerana nyata hamilnya, hamim lamnya tu, hamilnya pada zahir.
Baik, tuan-tuan buat kurungan mim halamnya tu, buat kurungan, tulis lain kat tepi dia, hamim lamnya, hamilnya pada zahir. Baik, habis. Dan jika dikatanya, jika ada engkau hamil dengan anak lelaki, maka engkau talik satu talak. Dan jika dengan anak perempuan, dan jika dengan anak perempuan, maka dua talak. Maka beranak keduanya, iaitu lelaki dan perempuan. Dia beranak kembar, lelaki berkeluar, perempuan berkeluar. Jatuh tiga talak kerana tahqiq ada dua sifat itu. Ini kerana sungguh ataupun nyata ada dua sifat itu. Ya, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Habis talak pun. Atau dikatanya, jika ada hamil engkau lelaki, maka satu talak. Dan jika ada perempuan, ni kalaulah anak kau tu beranak tu perempuan, maka dua talak. Titik. Maka tiba-tiba beranak keduanya, iaitu lelaki dan perempuan, tu dia kembar, dua lebih. Tiada jatuh suatu, yakni lara. Jadi lara lagi sia-sia. Lara maknanya sia-sia. Sia-sia, ya. Lafaz talak itu bahasa apa? Bukan lelaki, bukan perempuan, tapi lelaki perempuan sekali kedua. Maka tidak tertolak mana-mana satu pun, ya. Sebab apa? Dia kata tadi, kalau kau lahir anak perempuan, kau tertalak. Ya. Ataupun dia kata, kalau kau lahir anak lelaki-lelaki, kau tertalak. Tiba-tiba keluar dua-dua sekali. Tak jatuh talak. Tak jatuh, ya. Pasal dua-dua ada. Nak kata hak mana? Ni pun lahir, ni pun lahir. Baik, habis. Tiada jatuh suatu ni, tidak jatuh talak ke atas isterinya, yakni lara. Ni perkataan dia tu jadi lara ni sia-sia. Tiada jatuh talaknya, ni lara ni sia-sia dan tak jatuh talak, kerana lafaz yang tersebut itu menghendaki akan hasar pada salah suatu daripada keduanya. Baik, dia kata apa? Kerana lafaz yang tersebut itu menghendaki akan hasar, yakni menghendaki akan keterbatasan, atau kita kata akan terbatas pada salah suatu daripada keduanya. Maknanya apa? Talak itu menghendaki terbatas kepada salah suatu daripada kedua-duanya. Kalau laki-laki tak perempuan, kalau perempuan laki-laki, tapi dia lahir dua-dua sekali. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi dua-dua sekali, serentak, maka tak jatuh talak. Mana tadi? Maka dengan keduanya itu tiada hasil syarat, yakni tidak tersyarat kepada ta'liq, tidak tertakliq, tidak tersyarat pada ta'liq. Pasal ta'liqnya lelaki, tiba-tiba lelaki ada, perempuan pun ada, dia tidak tersyarat pada ta'liq tadi. Baik, atau katanya jika beranak engkau
maka engkau talik. Kalau kau beranak, engkau tertalak. Dia tak kira anak siapa, lelaki ke, perempuan ke, pondang ke. Janji kau beranak ya, engkau tertalak. Kalau lah dia tak ambil lagu tu, macam mana? Maka beranak ia 2 anak berturut-turut. Maka beranak ia 2 anak berturut-turut. Jatuh talaknya dengan keluar yang pertama, dan lepas eddahnya dengan anak yang kedua. Atau dikatanya kullama wulidas waladan fa anti taliq. Baik, kita baca balik atas tadi. Atau katanya ni, si suami ni kata kat bini dia, apa kata dia? Jika beranak engkau, maka engkau talik. Kalau kau beranak ya, engkau tertalak. Itu namanya ta'liq dengan beranak, dengan wiladah. Maka beranak ia 2 anak berturut-turut. Beranak dia berturut-turut. Jatuh talak dengan keluar anak yang pertama, dan lepas eddahnya dengan anak yang keduanya. Maknanya habis eddah tu dengan anak yang kedua. Kullama wulidas waladan fa anti taliq. Yani tiap-tiap engkau beranak seorang anak, maka engkau talik. Maka beranak ia 3 anak berturut-turut, jatuh talaknya dengan 2 anak yang dahulunya 2 talak. Dan lepas eddahnya, apa maksud eddah? Eddah ni larangan ia berkahwin dengan sebab diceraikan suami, ataupun larangan berkahwin dengan sebab kematian suami. Itu maksud kata eddah. Ulangi ya. Jadi kalau kematian suami, kalau kematian suami ataupun suami menceraikannya, suami masih hidup ni, suami menceraikan dia, maka kematian suami eddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau bercerai hidup, eddahnya 3 kali quruk, 3 kali suci daripada haid. Baik, apa dia nak cerita sini? Dia nak cerita dulu kalau kau beranak, maka engkau tertalak. Kalau kau beranak, kau tertalak. Maka beranak ia 2 anak berturut-turut, jatuh talaknya dengan keluar anak yang pertama, dan lepas eddahnya dengan anak yang keduanya. Maknanya lepas eddah tu dengan anak yang kedua. Maksudnya tu ialah dia khabar kat bini dia, dia ta'liq bini dia, kalau kau beranak, kau tertalak. Tiba-tiba bini dia beranak. Maka beranak tu pula 2 anak berturut-turut, maka jatuh talak dengan anak yang pertama. Dan lepas eddahnya dengan anak yang kedua. Lepas eddah tu dengan
anak yang kedua. Baik, habis. Atau dikatanya kullama wulidat waladan fa anti talib, yakni tiap-tiap engkau beranak seorang anak, maka yakni tiap-tiap engkau beranak seorang anak, maka engkau talik, maka beranak ia 3 anak berturut-turut. Kalau beranak seorang, engkau tercerai. Tiba-tiba dia beranak 3 sekali, kembar 3 berturut-turut kat tu, ya, jatuh talaknya dengan 2 anak yang dahulunya 2 talak, dan lepas edahnya dengan yang ketiganya. Baik. Agak boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Saya teruskan. Dan tiada jatuh dengan anak yang ketiga itu talak yang ketiga, yakni dengan talak yang ketiga, ya? Dengan talak yang ketiga. Baik, habis. Kita sikit lagi. Kita berhenti situ dulu. Rasa macam tak larat pula. Kita berhenti situ dulu, atau dikata je. Rasa macam letih sampai ajar pun. Hari ni tak tidur langsung letih. Biasa tidur tengah hari. Ni mata jadi macam nak buka nak tutup. Jadi kita berhenti kat situ dulu. Kalau ada soalan, sambung minggu depan soalan dia. Baik, tuan-tuan tanda atau dikatanya. Ya. Atau dikatanya. Tanda kat situ, ya. Jika haid engkau, maka engkau talik, jatuh talaknya dengan awal haid. Baik, tanda kat situ. Dia masuk masalah lain pula. Tadi masalah beranak, ya. Ini masalah haid pula. Dia talak ta'liq dengan datangnya haid. Jadi orang ni macam-macam pesen. Kadang-kadang dia talak bini itu dengan kalau kau mengandung. Kadang-kadang dia talak bininya itu, ya, kalau kau beranak. Kadang-kadang dia talak bininya itu kalau kau datang haid. Tu dia nak cerita tu. Tu namanya talak dengan, ya, perkara yang berkaitan dengan keadaan perempuan. Ni apa hukum talak dia? Maka tu dah nak bicara di sini ni. Pasal ada orang dia pelik-pelik taklid dia. Pasal memang ada orang jenis ni. Kalau berlaku, inilah hukum dia. Tu kitab ni, ya, dia nak cerita tentang hukum-hukum yang bagi orang yang perangai pelik-pelik. Baik, kita sambung minggu depan. Ada soalan, sambung minggu depan, ya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحه على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم